Hello guys, dikatakan penunggang-penunggang isu ringgit Malaysia ini, ya terutamanya walaun-walauntit, lebay-lebay dan juga cyber-cyber trooper daripada Perikatan Nasional bakal masuk gua. Bakal masuk gua untuk tidak tahulah apa yang mereka akan lakukan di dalam gua nanti. Jadi sahabat semua, ya kalau kita lihat hari ini siang malam tidur bermimpi semua asyik menunggang isu ringgit ini. Katanya ringgit jatuh, kerajaan gagal, Datuk Seri Anwar gagal, sahabat-sahabat semua. Itu baru beberapa hari yang lalu mereka katakan seperti itu. Tapi hari ini kita boleh lihat ringgit semakin mengukuh. Maka mereka akan terus ya beramai-ramai masuk di dalam gua. Tidak tahu apa jenis gua lah. Gua kelawar kah, keluang main kah, saya pun tak pasti. Jadi mari kita ikuti sahabat semua pencerahan daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan isu ini. InsyaAllah. Baik. Hari ini negara kita melihat pengukuhan ringgit berbanding USD apabila hari ini ditutup pada harga RM4.71 dan terendah pada hari ini RM4.68 tadi. Dalam tempoh ini ada satu tempoh di RM4.68 USD berbanding Malaysia ringgit. Kenapa ini berlaku seperti mana jangkaan saya semalam bahawa hari ini adalah pengumuman bagi OPR dan Bank Negara Malaysia telah mengumumkan bahawa overnight policy rate atau OPR itu kekal pada kadar 3% kali kelima berturut-turut. Okey, kali kelima berturut-turut. Pengumuman mengatakan bahawa OPR itu telah dikekalkan. Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia membuat keputusan mengekalkan dasar semalaman pada 3% sejajar unjuran pasaran. Mengekalkan kadar penanda aras bagi kadar pinjam dan deposit negara itu diputuskan pada mesyuarat kedua MPC bagi tahun ini yang diadakan pada 6 dan 7 Mac. BNM berkata pada tahap OPR semasa, pendirian dasar monetary terus menyokong ekonomi dan konsisten dengan penilaian semasa berhubung prospek inflasi dan pertumbuhan. MPC tetap berwaspada terhadap perkembangan semasa bagi memaklumkan peningkatan prospek inflasi dan pertumbuhan dalam. Sebagaimana yang saya sebut semalam bahawa apa orang kata BNM sebenarnya jangkaan juga bukan saya yang tahu tapi jangkaan mengatakan bahawa BNM akan mengekalkan OPR ataupun dasar semalaman kepada 3% dan hari ini kita melihat bahawa dasar itu dikekalkan kepada 3%. Baik. Yang tu saya tak rasa terkejut sangat tetapi yang menariknya tuan-tuan bila kita bercakap soal ekonomi, jom kita cerita bab ekonomi sikit boleh kita cerita bab ekonomi sikit. Now, satu yang kalau kita belajar ekonomi secara basic kita akan faham bahawa inflasi dan unemployment rate ni dia ada inverse relation. Biasanya bila inflasi menurun bila inflasi meningkat, unemployment rate akan menurun. Kerana apa? Semakin harga barang mahal, semakin inflasi itu meningkat dan mahal, maka banyak syarikat tidak akan mampu untuk hire pekerja, maka ramai pekerja akan dibuang. That is why dia ada inverse relation. Biasanya inflasi meningkat, unemployment rate akan menurun. Maksudnya ramai orang tidak akan bekerja. Dan terbukti, kalau kita lihat pada zaman PKP hari itu, pada tahun 2020, Perikatan Nasional Memerintah, pada waktu itu kita akan dapat lihat bahawa kadar inflasi yang tinggi, lebih kurang hampir 4% ke 5% pada waktu itu, dan kita tengok apa orang kata kadar unemployment yang juga meningkat. Maksudnya jumlah orang yang tidak bekerja itu juga akan semakin meningkat. Kita kata unemployment rate tu akan meningkat. Namun, ada tak keadaan berlaku di mana inflasi kita menurun? Sepatutnya apa orang kata daripada bila inflasi menurun ni, unemployment rate kita ataupun kadar orang tidak bekerja itu akan semakin berkurangan, kita kata. Maksudnya unemployment rate tu akan meningkat. Unemployment rate kita menurun dan inflasi kita menurun. So dalam keadaan itu ada ke tidak? Now, kalau itu berlaku, itu menjadi satu indikator bahawa ekonomi kita sangat baik. Itu menjadi indikator bahawa ekonomi kita sangat baik. Pada kebiasaannya, kalau inflasi meningkat, maka unemployment rate juga akan meningkat. Maksudnya jumlah orang yang tidak bekerja juga akan meningkat. So maksudnya employment rate tu menurun. Itu maksud dia. So bila inflasi meningkat, employment rate akan menurun atau unemployment rate akan meningkat.
So biasanya dia akan ada correlation macam tu. Tetapi di Malaysia, apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita lihat dari segi inflation rate dan unemployment rate, kedua-duanya pada kadar yang rendah, 1.5 dan 3.3. So di dalam ekonomi, walaupun perkara ini taklah kata jarang, tetapi apabila ia berlaku, itu adalah salah satu indikator yang akan dilihat oleh ekonomis untuk menunjukkan bahawa keadaan ekonomi sekarang ini berada dalam situasi yang sangat baik. Now, kenapa saya cakap benda ni? Kenapa saya buat benda ni? Bank Negara Malaysia dia tak reveal kenapa dia nak kekalkan OPR. Dia orang tak cerita kenapa dia orang nak kekalkan OPR. Kadar OPR itu tidak diceritakan kenapa dikekalkan. Tetapi saya berpendapat, sebab kalau dia nak cerita pun bukan untuk orang macam kita, orang ramai nak faham apa sebenarnya rasional ataupun apa parameter dan juga faktor yang digunakan untuk mereka nak membuat keputusan demikian. Tetapi saya nampak berkemungkinan di samping perkara yang saya sebut tadi dan juga indikator-indikator yang lain, di situ sebenarnya kenapa BNM nak kekalkan kadar OPR. Now, adakah kadar OPR ni akan meningkat suatu hari nanti? Pada pendapat saya, ya, dia akan meningkat. Dia akan meningkat, tetapi bukan kadarnya sekarang. Dan sebagaimana saya sebut dan juga yang disebut oleh pakar dan juga oleh US, pada bulan Jun ini ke atas Jun Julai ini, pada bulan musim panas ini, Amerika Syarikat dikatakan akan menurunkan kadar interest mereka, kan? Kadar interest mereka, dan sekiranya penurunan interest tersebut berlaku, saya jangka, ini jangkaan saya, berkemungkinan OPR kita akan dinaikkan untuk attract pelabur datang ke negara kita. Ini pendapat saya. Dan saya bukan pakar ekonomi nak mengatakan sebaliknya. Tetapi it's logical enough kalau kita nampak bahawa itu berkemungkinan berlaku. So kadar inflasi ni berapa yang bagus? Sebenarnya kalau berdasarkan kepada ekonomi, kadar yang bagus adalah in between 1.5 to 2. 2% is actually sangat cantik. Tetapi kalau dia berkisar 2.5 to 1.5 itu adalah kadar yang menarik, yang cantik. Even kalau dia negatif sekalipun, jangan terlalu lama. Negatif pun sebenarnya in the long run tak bagus. One month ataupun satu tempoh yang singkat, yang pendek tak apa. Tapi kalau dia dalam kadar yang lama pun sebenarnya tak bagus untuk ekonomi. Kan? Tak bagus juga untuk ekonomi, menunjukkan ekonomi tidak berkembang. So dia kena dalam kadar yang perlahan. Kenapa? Secara umumnya sebab kita kena faham, kalau kadar inflasi itu dalam sekitar 1.5 ke 2%, kita kena faham macam ni. Ada orang kata, kenapa kita tak turunkan je inflasi, deflation, supaya harga barang turun? Tuan-tuan tak nak harga barang turun jadi deflation. Kita tak nak deflation, tuan-tuan. Once kita deflation, ekonomi kita tidak berkembang, ramai orang akan kena buang kerja. Now, too low, too high is bad. Inflation too low, ekonomi tidak berkembang. Too high, berkembang terlalu cepat. Maksudnya permintaan saya wujud lagi pada tahun 1929. Tadi saya membaca laporan media, Iron Lady kita Tan Sri Rafidah Aziz, mantan Menteri Pelaburan Perdagangan Antarabangsa, bercakap kejadian ini, Goodyear terpaksa keluar ini, sepatutnya menjadi tanda tanya kepada kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Begitu juga apabila disebut tentang Goodyear. Sabar. Saya nak terangkan pasal Goodyear tadi. Saya nak terangkan pasal Goodyear. Sebab disentuh tentang Shah Alam dan disentuh oleh Kuala Lumpur. Bila saya semak pagi tadi selepas berita ini keluar, rupanya Goodyear telah menutup kilang di Akron, Ohio yang menarik 500 pekerja pada tahun 2023. Goodyear juga telah melakukan restructuring drive pada September 2023 untuk memotong 1,200 pekerjanya di Eropah dan Eropah Timur dan juga di Afrika dan juga di Asia. Ini dilakukan kerana Goodyear telah menstruktur semula struktur perniagaan mereka kerana tak mampu bersaing dengan pesaing-pesaing lain seperti Michelin and Bridgestone. Saya bukan nak tanya, bukan saya tak tidak perlu ulasan. Cuma saya nak bagi tahu, maksudnya kenyataan macam tadi tu, dia tipu lah tu, tipu. Saya rasa buat persepsi yang dibuat untuk memburukkan kerajaan di saat kita ingin mempertahankan dan mempudahkan ekonomi kerajaan. Baca memo daripada Goodyear tu penuh, kalau boleh di sini. Memo daripada Goodyear tu sendiri. Dan saya bacakan laporan penuh daripada Goodyear di peringkat tahunan. Bagaimana mereka menutup dan menyusun kerana mereka kena menyusun balik. Kosnya adalah kos yang tinggi dan kos pekerja-pekerja di negara-negara yang seperti Vietnam dan sebagainya adalah lebih rendah. Ini adalah contoh bagaimana kita harus menganggap dan kita kena menerima. Bila kita sebut kelulusan
Pelaburan yang datang tahun 2024 bernilai 329 bilion, dia kata tipu pula. Itu angka yang dikeluarkan oleh Maidah. Itu contoh bagaimana perubahan dan perbaikan telah dilakukan dan ada ruang lain untuk kita lakukan. Alright. Now, apa yang disebut oleh apa orang kata Amiruddin, Menteri Besar Selangor tadi, dia menjawab, dia juga ahli Parlimen Gombak, mengenai Goodyear sebenarnya. Apa yang berlaku kepada Goodyear? Betul, kita tak menafikan Goodyear sudah membuka kilang di negara ini 50 lebih tahun. Sudah ada dalam negara ini 50 lebih tahun. Now, kalau kita kaji dan kita lihat apa sebenarnya berlaku kepada Goodyear. Di samping boykot, kalau tonton perasan, baru-baru ini ada boykot dilancarkan. Antara yang diboykot untuk disebabkan oleh Gaza dan Palestin adalah jangan beli barangan Goodyear. Itu antara yang diboykot di Malaysia. Walaupun kan yang banyak memboykot ni kan orang juga walaupun. Tapi saya pelik bila mereka mempersoalkan kenapa apa orang kata kenapa Goodyear keluar. Okey, tetapi tak apalah, itu sampingan sahaja. Baik, saya nak tunjukkan apa sebenarnya berlaku kepada Goodyear global. Bukan Goodyear Malaysia saja. Kita talking about Goodyear global daripada segi pendapatan, dari segi earning mereka. Pada tahun ini berdasarkan laporan Februari 2024. Now, apa yang berlaku kepada Goodyear? Goodyear Tire and Rubber Company report quarter 4 earning amid strategic transformation. Net sales quarter 4 net sales Goodyear telah menurun 4.8% year over year kepada 5.116 bilion USD. Net loss, Goodyear telah melaporkan kerugian bersih sebanyak 291 juta USD pada kuartal keempat berbanding dengan net loss 104 juta pada tahun sebelumnya. Maksudnya tahun sebelum tu pun rugi juga. Kemudian kalau kita tengok daripada segi earning per share dia orang pun, EPS dia pun, earning per share juga negative 2. Kalau saya boleh share berkenaan dengan earning per share mereka juga telah menurun dengan drastik. Now, disebabkan oleh perkara itu, sebagaimana disebut oleh Wabi Amir tadi, maka Goodyear telah melakukan satu adjustment bukan setakat di Malaysia. Adjustment itu berlaku di seluruh dunia, termasuk negara-negara seperti mana disebutkan oleh Amir tadi, di mana mereka telah mula menutup kilang dan restructuring kos mereka dan pergi ke negara-negara yang lebih rendah kosnya. Now, tuan-tuan, bila kita kata negara lebih rendah kos, bukan bermakna negara itu lebih berkualiti. Tetapi apabila melihat kepada faktor-faktor keuangan seperti mana yang saya tunjuk tadi, Goodyear net loss apa orang kata for the last, at least the last 2 years tu telah apa orang kata telah teruk lah, kita kata dalam keadaan yang amat teruk. Dan juga sekarang ini Goodyear dilaporkan pada tahun 2023 mempunyai hutang sebanyak lebih 1 bilion USD. Hutang dia saja lebih daripada 1 bilion USD. Dan itu juga menjadi faktor utama kenapa Goodyear sekarang ini restructuring cost mereka di seluruh dunia. We're not talking about Malaysia saja, di seluruh dunia. Now, having said that, kita kata, saya tunjukkan carta yang saya dapat tadi daripada Goodyear punya quarterly financial. Kita boleh lihat kat sini, revenue mereka turun 4.8%, net income rugi 179.81%, mereka rugi 291 juta as of December 2023. Dia punya EPS diluted, bukan 2%, minus 1.02%. Net profit margin mereka turun, minus 5.69%. Opening income mereka walaupun meningkat 237 juta, tetapi mereka menghadapi kos yang tinggi. Dan kalau kita tengok net change in cash, mereka sekarang ini minus 73 million, turun 563.64% berbanding dengan tahun sebelumnya. And then cost of revenue mereka berjumlah 7 billion. Walaupun turunlah 9.83% daripada tahun sebelumnya. Now all this yang menjadi keputusan kenapa Goodyear merasakan bahawa they have to shut down their kilang, bukan setakat di Malaysia tapi di banyak negara-negara lain, and they have to restructure. Dan pada pendapat saya, kalau sekiranya Goodyear masih lagi dalam keadaan sebegini, sama ada mereka akan gulung tikar terus,
gulung tikar terus, habis. Bukan setakat kat Malaysia, seluruh operation dia gulung tikar terus akan berlaku merger atau hostile takeover. Kita tengok apa yang akan berlaku kepada Goodyear tidak lama lagi, kemungkinan. Jadi akhirnya kita kata, yelah, saya tak okeylah, jadi pembangkang ni kerja dia menimbulkan prasangka lah. Okey, tak apalah, itu kerja dia, dia menimbulkan prasangka. Tetapi kerja kita memberi penerangan bahawa bila Goodyear pergi, tak ada kena-mengena dengan ekonomi Malaysia, bukan menunjukkan ekonomi kita merudum dan sebagainya. Goodyear itu memang secara fundamentalnya negara dia ataupun financial mereka tidak strong untuk mereka nak meneruskan kilang ataupun nak meneruskan pembuatan di negara-negara yang mereka sekarang tengah invest. Dan pendapatan bagi kilang-kilang lain yang bersaing dengan Goodyear sebenarnya sekarang ini okey saja. Kalau kita compare dengan tayar-tayar lain sebenarnya within the same industry, yang pembuatan-pembuatan lain tidak ada isu menghadapi isu ini. Kenapa? Yalah, ini semua business decision mereka. Kenapa tu saya tak tahulah secara detail kan. Tapi di business decision menyebabkan berlaku sedemikian. Jadi kita harap. Alright guys, itu dia pencerahan daripada Brother Iswadi. Jadi jelas MP Machang cuba untuk memutarbelikkan fakta hanya kerana mau mewujudkan keraguan, persepsi kononnya ekonomi negara kita teruk, kononnya ekonomi negara kita gagal. Tapi hakikatnya sahabat semua, perkara ini sebenarnya berlaku bukan hari ini, tetapi beberapa tahun sebelumnya. Kalau kita tahu sejarahnya bermula sejak tahun 2017 lagi. Jadi mereka mengalami kerugian demi kerugian dengan kos yang semakin tinggi, keuntungan yang semakin menurun. Jadi mereka mengurangkan beberapa operasi, antaranya bukan saja negara kita Malaysia, tetapi beberapa juga negara di benua Eropah dan juga Asia. Jadi kalau dinyatakan oleh MP Machang yang terpaling bijak dalam Parti Bersatu ini, kononnya kerana ekonomi kita teruk, merudum dan sebagainya, itu adalah satu penipuan, seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri Besar Selangor, bahwa itu adalah satu tindakan untuk memutarbelikkan, untuk memperbodohkan walaun yang memang mudah untuk diperbodohkan. Jadi sahabat semua, terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun keangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Apa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.